graf gerakan dia ada dua graf yang akan ditanya. Yang pertama ialah graf jarak melawan masa, satu lagi ialah graf laju lawan masa. Jadi kita kena tengok graf kita tu, graf yang mana satu. Selalu je, di mana-mana satu daripada graf, jarak masa ataupun laju lawan masa. Okey, yang soalan yang pertama. Perjalanan kereta api dari S ke Bandar M. Okey, ini dia bermula dekat sini. Dari S, dari Seremban. Dia pergi ke M, dia pergi ke Melaka. Ini kalau dia menurun macam ni, bermaksud dia perjalanan balik. Dia dari Seremban pergi Melaka. Ni rumah dia kat Melaka, dia nak balik ke rumah dia. Macam tu. Perjalanan balik kalau dia menurun macam ni. Soalannya, nyatakan tempoh masa kereta api itu berhenti. Kalau berhenti kat mana yang kereta api itu berhenti? Berhenti ialah bila mana tak ada pertambahan jarak. Kalau dia berhenti, maksudnya dia straight lurus macam ni. Ni jarak. Ini dia jarak dia 140, dia kurang sampai dekat 80 km ini, dia tak bergerak. Dia stop dia dekat 80 km. Okey, macam daripada Seremban ini dia nak pergi Melaka ni, sampai dekat RNR, dia berhenti. Selepas perjalanan berapa lama, berapa jauh tu dia berhenti kat sini. Dan dia rehat sampai berapa lama. Berapa lama mesti rujuk masa. Ini akan menentukan dia punya berapa lama. Okey, berapa lama dia berehat, nyatakan tempoh masa. Tempoh masa dia tahu masalah kereta api itu berhenti. Bermaksud ini dia berhenti, tidak bergerak. Okey, jadi lamanya dekat sini. Berapa lama ni? Dia berehat, dia berhenti? 30 minit. Ya, caranya ialah 70 tolak 40. 70 tolak 40 bermaksud 30 minit. Kalau soalan dia tanya dalam jam, berapa awak nak pergi? Nyatakan tempoh masa kereta api berhenti dalam jam. Berapa jam dia berhenti? 0.5 jam. Ya, 0.5 jam, iaitu 30 bahagi dengan 60. Kita akan dapat 0.5 ataupun setengah jam. Dia berhenti selama setengah jam. Okey, soalan B. Hitungkan laju dalam kilometer per jam 40 minit yang pertama. Okey, jadi bila dia kata 40 minit yang pertama, jadi kita tengok 40 ni masa, ini 40 minit yang pertama ni dia. Kalau 40 minit yang pertama, graf dia yang ini. Ini graf dia. Okey, ni. Ini graf dia. Jadi kita kena rujuk graf yang ini. Okey. Hitungkan laju 40 minit yang pertama. Laju adalah bersamaan dengan dia punya ini kecerunan. Ini bahagi dengan ni. Tu laju. Okey. Berapa bagi berapa tu? Berapa lajunya? Ini berapa? Berapa jarak sini? Kalau kecerunan, hitungkan laju dalam kilometer per jam ialah bermaksud kita kena cari yang menegak ini bahagi dengan yang mengufuk ni. Maksudnya sama dengan cari kecerunan. Kecerunan ialah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Jadi berapa jarak dari sini ke sini? 60. 60. Okey. So 60 bahagi dengan, berapa jarak dari sini ke sini? 40. 40. Okey. Kalau kita beri jawapannya 60 per 40, bermaksud kita beri jawapan ialah kilometer per minit. Sebab sini kilometer, sini minit. Jadi 60 per 40 ini ialah kilometer per minit. Sedangkan soalannya, hitung laju dalam kilometer per jam. Masa ini 40 minit ini, kita kena tukar dia kepada jam. Macam mana cara tukar kepada jam? Jarak 60. Bagi 60. Bahagi 60. Jadi 40 ini kena bahagi lagi dengan 60. Jadi 60 bahagi dengan 40 per 60. Jawapan dia berapa? Ni masa dia ni kena jadikan dia dalam jam. Baru dia jadi kilometer per jam. Dapat? 90. 90. Sekali-sekali. Kira betul-betul. 90. Yang lain? Buatkan kurungan dulu semua. 50. Terus bagi dia 60. Oh, okey. Selesaikan yang bawah tu. Ataupun awak Tapi boleh dia- saja guna kalkulator. 60 bahagi, lepas tu buat kurungan. 40 bagi 60 buat kurungan. Buat apa?
Dapat 90 ekor. 90 juga? Ha. 90 kilometer per jam. Okey. Okey, itulah dia laju dia untuk 40 minit yang pertama. Okey, jadi cuma dekat sini cikgu nak tunjuk kalau dia nak masanya berbeza. Kena perhatikan betul-betul. Dia nak kalau dia tak sebut ni kilometer minit, okey, minit ni okey. Tapi kalau sini jam, masa kat sini minit, kena tukar masa dia dekat sini kepada jam. Iaitu dengan membahagikan dia dengan 60. Okey, cari jarak 20 minit terakhir. Berapakah jarak 20 minit terakhir? Mana merupakan jarak 20 minit terakhir? Okey, 20 minit terakhir, ini awal ya. Ini 40 minit pertama. Ini 70 minit pertama. Dia nak 20 minit terakhir, ialah yang ini. Daripada 70 ke 90 ini. 90 tolak dengan 70 akan dapat 20 minit terakhir. Inilah. 20 minit terakhir grafnya yang ini. Okey, ini grafnya. Bila dia tanya, cari jarak. Okey, cari jarak. Jarak jangan buat pengiraan apa-apa. Kita tengok saja dekat paksi. Sebab paksi Y sini ialah jarak. Paksi Y dekat sini jarak. So kita bila dia tanya jarak, kita rujuk saja paksi Y. Jarak untuk 20 minit terakhir, ini jaraknya. Okey, ini. Tunjukkan saya ke sini. Berapa jaraknya? 80. 80 kilometer. Nak tulis kilometer boleh, tak tulis pun tak ada masalah. 80 kilometer jawapannya. Okey, saya pergi kepada graf yang kedua. Graf yang kedua ialah graf perjalanan sebuah van, laju lawan masa. Okey, soalannya dekat sini, jika jarak perjalanan van untuk 20 saat yang pertama ialah 347. Okey, yang ini grafnya graf laju masa. Berbeza dengan ni tadi. Kalau dia cerita pasal jarak, kalau kat sini jarak, kita rujuk paksi Y. Tapi kalau dekat sini dia cerita pasal jarak, awak jangan rujuk paksi Y sebab paksi Y ni ialah paksi laju. Jadi kena hati-hati dengan graf apa yang dibagi. Okey, jadi kalau graf laju lawan masa, dia tanya pasal jarak. Jarak adalah sama dengan apa? Siapa yang ingat? Luas. Ya, bersamaan dengan luas. Luas. Okey. Jadi dekat sini, dia tanya dekat sini ialah cari jarak perjalanan van untuk 20, jika jarak perjalanan van untuk 20 saat yang pertama. 20 saat yang pertama maksudnya daripada sini, 0 sampai 20 sampai sini. Grafnya ialah ini. Okey, ini dan ke sini. Ini graf dia untuk 20 saat yang pertama. Dan diberi jaraknya dah tahu dah 347. So jarak adalah bersamaan dengan luas. So kita kena cari luas lah. Luas ini. Luas itu kena cari. So luasnya ialah, luas kat sini ada dua bahagian. Yang ini ialah luas bentuk petak ni. Dan yang ini ialah bentuk trapezium. Ada dua luas. Dan kedua-dua luas ini ialah mewakili jarak 20 saat yang pertama. Dan dia beri dah. Jaraknya 347. Jadi sekarang ni untuk cari jarak bersamaan dengan cari luas. So kita cari luas yang pertama ni. Macam mana cari luas ini kotak ni? Ini 14. Ini apa? Itu 25 Ni, bukan yang petak ni. Yang petak ini sini 14. Ini 14. Sini? 14. 14. Ni. X. Ini nampak saja macam segi empat sama. Dia bukan sebenarnya. Sini dia beri X. So luasnya apa? 14X. 14X. 14 darab X. Panjang darab lebar. So 14 darab dengan X. 14X lah. Okey, itu luas yang pertama. Tambah lagi dengan luas yang kedua. Okey, luas trapezium. Luas trapezium ialah formulanya setengah. Okey, kemudian hasil tambah dua garis yang selari. Apa garis yang selari? 14, 20. Ini berapa sini? 20. Ini ke sini berapa? 25. Rujuk sini. Panjang dia ni. Ini ke sini panjangnya 25 ni. 25. Ini panjangnya? Itu X. Tak tahu. X tambah 25. Tolong buat. Okey. Kemudian darab dengan berapa? Jarak garis selari. Darab 2. Berapa jarak ni? 20 tolak 4. 20 tolak? 6. 14. Tolak 14. Jawapannya 6. Okey. Dan luasnya, ini kira luas Bila kita kira luas, baru masuk jarak. Dan jaraknya dia dah bagi 347. So saya samakan dengan 347. Okey. Ini boleh potong. Ni 2 ni dengan 6 boleh potong tinggal 3.
Okey, kemudian selesaikan ni. 14x tambah. Ini 3 darab ke dalam 3 darab x, 3x. 25 darab 3? 75 ya? 75. Okey, sama dengan 37. 340. Soalannya nak cari x ni, hitung nilai x. So 14x tambah 3x, 17x sama dengan 347, 75 pindah ke Tolak. sini, tolak 75. Okey. Tolong tolakkan dan bahagikan dengan 17. Tak ada kalkulator. 16. 16? Selepas tolak dan bahagi dengan 17? Ah, Okey, jadi dapat x-nya ialah 16. So sini 16 lah. Soalan B-nya. Cari pecutan band untuk 20 saat terakhir. 20 saat terakhir bermaksud dari sini sampai sini. 40 tolak 20 ialah 20. Ni jarak sini ialah 20 saat terakhir. 20 saat terakhir kat sini, ini dia. Okey, graf dia. Jadi, pecutan adalah sama dengan kecerunan. Luas adalah sama dengan jarak. Pecutan adalah sama dengan kecerunan. Bila kita nak cari kecerunan, buat macam ni tadi. Buat macam ni. Segitiga. Buat segitiga macam tu. Kena cari jarak sini. Jarak mencancangnya dari sini ke sini. Tinggi ni berapa? 32 tolak 25. 32 tolak 25. Ini mencancangnya. 32 tolak 25. Bahagi dengan bawahnya ni pula. Bawahnya berapa? 20 saat terakhir. 40 tolak 20. Okey. 32 tolak 25 bahagi dengan 20. Dapat berapa? 0.35. Berapa? Sampai 35. 0.35. 9. Sampai 35. 9 apa? 0.35. 0.35. Ya. 0.35. Okey. Jadi itu pecutannya. 0.35. Okey, jadi ini ialah dalam meter per saat kuasa 2. Unit tak tulis tak apa. Jadi dekat sini cikgu nak beritahu ialah kalau untuk graf gerakan, kalau graf yang diberi ialah jarak melawan masa, soalannya kalau suruh cari, soalannya mudah saja. Kalau graf jarak masa, biasanya dia cari tempoh masa. Kita rujuk pada paksi X. Tempoh masa ada kat sini. Tempoh masa dia berehat, rujuk kat sini. Ni tolak dengan ni, itu tempoh masa dia berehat. Yang straight ni dia berehat. Okey. Satu lagi yang biasa dia suruh tanya ialah hitung laju. Laju dekat sini ialah kecerunan. Okey. Laju sama dengan kecerunan. Kena buat macam bentuk segitiga macam ni. Yang ini mencancang bahagi dengan mengufuk. Yang tegak ini bahagi dengan yang merata. Okey. Jadi kalau kat sini A, ini B, jadi kecerunannya ialah A bahagi B. Itu kena buat. Okey, kemudian cari, ini pun jarak. Jarak saja rujuk paksi Y. Kalau masa, cari masa dia berehat, rujuk paksi masa. Kalau cari jarak, rujuk paksi jarak. Untuk graf yang kedua ni, graf laju lawan masa. Kalau soalannya suruh cari jarak, bermaksud kita cari luas bawah graf. Contohnya lah, kalau soalannya dia kata, cari jarak yang dilalui 20 saat terakhir. Jarak 20 saat terakhir. Okey, soalan ni, cari jarak 20 saat terakhir. 20 saat terakhir ini. Nak cari jarak, tadi saya dah beritahu. Jarak ialah bersamaan dengan luas. Jadi, kalau dia kata cari jarak 20 saat terakhir, ini 20 saat terakhir, jaraknya ini grafnya. 20 saat terakhir inilah luas di bawah graf. Luas inilah yang akan mewakili jarak. Okey, kena cari luas. Kalau selalunya memang luas dia melibatkan bentuk segitiga, bentuk segi empat dan satu lagi ialah bentuk trapezium. Bentuk trapezium, bentuk setengah, kemudian darabkan hasil tambah dua garisnya yang selari, kemudian darab jarak antara dua garis selari itu. Ataupun biasanya disebut tinggi dia lah. Itu. Jadi dalam graf laju masa, jarak adalah bersamaan dengan luas. Dan kalau kecerunan pula, kecerunan adalah sama dengan pecutan. Kecerunan adalah sama dengan pecutan. Jadi cari kecerunan dia kata bermaksud, cari pecutan bermaksud kita cari kecerunan. Jarak sini bahagi yang ini. Okey, nak cari sini rujuk paksi sini, nak cari yang ini rujuk ke bawah.